Kuala Lumpur, malam 20 Disember. Malam Krismas yang dingin, tetapi kedinginan yang paling mencengkam bukanlah tiupan angin. Sebaliknya adalah sekujur mayat yang sedang diratah di bawah permukaan air. Seorang taikun hartanah, lelaki di sebalik bangunan-bangunan pencakar langit yang gemerlapan di seluruh kota, telah menjadi santapan berdarah untuk sekumpulan ikan yang pernah ditatangnya bagai minyak yang penuh. Tiada siapa mendengar jeritan meminta tolong, tiada siapa percaya ia adalah kenyataan. Seorang istri menangis sehingga kering air matanya, tetapi hujung bibirnya tergerak sedikit apabila melihat kolam ikan yang bergelora. Orang yang paling berkuasa itu pun tidak menyangka empire bernilai bilion ringgit miliknya akan runtuh dalam beberapa saat yang sunyi. Siapakah yang membunuh Tan Sri Hamid? Mengapa ikan-ikan ini menjadi saksi bisu yang mengerikan? Dan apakah yang telah terpendam selama bertahun-tahun di sebalik pintu kayu jati yang sentiasa tertutup rapat itu? Dalam cerita hari ini, saya akan ceritakan kepada Anda kebenaran penuh di sebalik santapan terakhir taikun itu, di mana mangsa dan pembunuh pernah berkongsi banta dan tilam, tetapi juga saling menolak ke lembah neraka. Dengar baik-baik, karena kadang-kadang kesunyian itu sendiri adalah jeritan yang paling menakutkan. Keesokan paginya, berita kehilangan Tan Sri Hamid, taikun hartanah yang terkenal dengan urus niaga bernilai bilion ringgit dan gaya hidup mewah, tersebar seperti angin sejuk. Tiada siapa dapat mempercayainya. Keretanya masih di dalam garaj, kot mewahnya yang sering dipakai masih tergantung di tempat biasa. Teleponnya dimatikan sejak tengah malam, tiada kesan pergulutan, tiada tanda-tanda pencerobohan. Orang pertama yang melaporkan kepada polis ialah Puan Aminah, istri Tan Sri Hamid. Wanita cantik yang pendiam dan jarang muncul di media itu, tiba-tiba menjadi watak utama dalam perbualan orang ramai. Dia menelepon saudara mara sambil menangis teresak-esak, kemudian berlari keluar masuk dengan cemas di halaman rumah yang dihiasi lampu Krismas. Di mata orang luar, dia adalah seorang istri yang malang, sekuntum mawar yang ditinggalkan sendirian di banglo besar yang sepi. Tetapi kemudian, segalanya mula menjadi aneh. Di sebalik kepanikan yang dibuat-buat, pandangan mata Puan Aminah kadang-kadang meliar seolah-olah cuba menyembunyikan sesuatu. Kamera wartawan secara tidak sengaja merakam detik dia mengetap bibir dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, sekelip mata seperti senyuman sinis yang penuh makna. Apabila ditanya mengenai kolam ikan Arapaima, haiwan kesayangan Tan Sri Hamid yang lebih berharga daripada nyawanya sendiri, dia segera mengelak. Tangannya menggenggam hujung bajunya sehingga pucat. Semuanya perlahan-lahan terbongkar. Topeng istri yang pasrah hanyalah sebuah lakonan yang sempurna. Dan malam Krismas itu jugalah malam di mana permukaan kolam yang hijau lumut itu menelan seorang manusia bersama semua rahasia kotor di sebalik pintu yang tertutup. Apabila berita kehilangan Tan Sri Hamid tersebar, tidak sukar bagi orang ramai untuk mencari mereka yang mempunyai dendam. Pihak polis juga dengan cepat menyenaraikan dua suspek utama, seperti dua lapisan asap tebal yang menutupi sesuatu yang masih membara di bawah permukaan kolam ikan. Suspek pertama, Lisa, seorang model muda, perempuan simpanan yang tidak segan silu. Lisa tidak pernah menyembunyikan cita-citanya. Setiap malam dia menghantar mesej mendesak Tan Sri Hamid untuk perkahwinan baru, malah sanggup mencabar Puan Aminah secara bersemuka di banglo itu. Dalam telefon Tan Sri Hamid terdapat berpuluh-puluh mesej manja, tinggalkanlah perempuan tua tu. Polis segera menjejaki Lisa yang berada berdekatan banglo itu pada malam 23 hari bulan, yaitu hanya beberapa jam sebelum Tan Sri Hamid hilang. Tetapi apabila kamera litar tertutup dan lokasi telefon diperiksa, alibinya kukuh.
Dia meninggalkan kawasan banglo itu ketika Tan Sri Hamid masih melayan tetamu di bilik wine. Bau minyak wangi mahal Lisa masih melekat di sofa, tetapi tiada darah, tiada kesan pergelutan. Lisa hanyalah seorang yang tamak, tetapi untuk membunuh Tan Sri Hamid, seorang lelaki yang tegap, kemudian mengheret mayatnya untuk disembunyikan, itu bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan oleh seorang gadis lemah sepertinya. Motif ada, peluang tidak mencukupi. Suspek kedua, Encik Razak, pesaing perniagaan yang jatuh miskin. Encik Razak adalah jenis orang yang, hanya dengan menyebut namanya, semua orang percaya dia cukup benci untuk bertindak nekat. Kehilangan seluruh perniagaannya kerana ditekan oleh Tan Sri Hamid dan pernah secara terbuka mengugut untuk membalas dendam. Pada malam Krismas, Encik Razak mengaku sedang minum seorang diri di sebuah kedai di tepi tasik, tetapi kamera di kedai itu kehilangan isyarat selama 2 jam, menjadikannya nama yang paling sesuai untuk dipersalahkan. Namun, para penyiasat yang berpengalaman tidak mudah tertipu. Kesan tanah pada kasutnya, cap jari yang tidak sepadan, sehinggalah maklumat akaun telefon yang menunjukkan Encik Razak berhubung secara berterusan dengan isteri dan anak-anaknya pada waktu genting itu. Semuanya menolaknya keluar dari senarai suspek. Seorang lelaki yang jatuh miskin sepertinya, yang arak pun tidak cukup duit untuk dibeli, pastinya tidak mempunyai keberanian atau kemampuan untuk menyerang seorang taikun di rumahnya sendiri yang penuh dengan kamera dan pembantu rumah. Akhirnya, kedua-dua suspek sampingan diketepikan dan pandangan curiga kembali ke banglo mewah itu. Segalanya di luar kelihatan seperti biasa. Pokok Krismas masih berkelip-kelip, ikan arapaima masih berenang seolah-olah tiada apa yang berlaku. Hanya Puan Aminah, wanita yang pernah rebah di beranda rumah menangis sehingga serak, kini hanya berdiri diam memandang permukaan kolam, matanya yang cekung seolah-olah menyembunyikan seluruh kegelapan di dalamnya. Orang sering mengatakan banglo mewah itu adalah sebuah impian. Pintu pagar tembaga berukir halus, dinding batu yang dingin tetapi megah, dan kolam ikan berharga yang berenang-renang menjadi bukti kekuasaan Tan Sri Hamid. Tetapi, tiada siapa tahu bahwa di sebalik pintu kayu jati setebal jengkal itu adalah dunia yang lain, sebuah neraka yang senyap. Tan Sri Hamid di luar adalah taikun hartanah. Setiap kata-katanya bernilai jutaan ringgit. Satu panggilan telepon boleh mengubah nasib ramai orang. Tetapi, apabila malam menelan rumah itu, dia kembali kepada sifat asalnya sebagai seorang tiran yang angkuh dan zalim. Baginya, isteri bukanlah teman hidup, apatah lagi teman sejati. Puan Aminah, wanita yang pernah dipeluknya ketika memulakan perniagaan dari bawah, kini hanyalah seperti perhiasan mahal untuk dipamerkan kepada dunia. Pesta arak yang berlarutan, gadis-gadis muda yang sedia merebahkan diri ke pangkuan Tan Sri Hamid untuk mendapatkan sedikit kemasyhuran. Hanya Puan Aminah, istri yang sah, yang terpaksa menunduk menahan segalanya seperti patung lilin tanpa suara. Keganasan mental adalah senjata yang digunakannya setiap hari. Kata-kata penghinaan diulang-ulang seperti cemeti yang melibas maruahnya. Kau ni cuma menumpang. Tanpa aku, kau bukan sesiapa, melainkan bayang-bayang. Setiap perkataan itu menusuk jauh ke dalam hati Puan Aminah, seperti pisau-pisau kecil, menggerogoti harga diri dan keyakinannya. Kadang-kadang, apabila arak telah mengaburkan batas antara baik dan jahat, Tan Sri Hamid tidak teragak-agak menggunakan tangannya, atau lebih tepat lagi, sebatang tongkat kayu jati berukir indah yang asalnya untuk hiasan, untuk memukulnya.
Setiap lebam di bawah pakaian sutra yang mahal, setiap titis darah yang jatuh di lantai sejuk, semuanya syarat dengan kepasrahan seorang istri. Tetapi perkara yang paling menakutkan bukanlah pukulan itu, tetapi kesunyian Puan Aminah yang menyesakkan. Dia tidak menangis di hadapan Tan Sri Hamid. Dia tidak melawan. Dia juga tidak menjerit meminta tolong. Dia hanya menunduk membersihkan darah, kemudian kembali menyediakan makan malam, seolah-olah dia telah menjadi bayang-bayang bisu. Tiada siapa tahu bahawa di bawah cahaya lampu kuning yang hangat di ruang tamu, badai kebencian telah terbentuk secara senyap. Setiap tamparan, setiap penghinaan, bagaikan titisan air yang terkumpul di dalam gelas yang sudah retak. Hanya menunggu satu saat, gelas itu akan melimpah, dan pada ketika itu, bayang-bayang itu akan mula melawan. Sesiapa yang melangkah masuk ke pagar banglo Tan Sri Hamid pasti terpegun dengan kolam ikan arapaima gergasi di halaman rumah. Di bawah air hijau lumut yang tenang, berpuluh-puluh ekor ikan seberat puluhan kilogram berenang perlahan. Sisiknya berkilauan seperti permata hidup, tetapi matanya keruh dan tidak berjiwa. Bagi Tan Sri Hamid, ikan-ikan itu bukan sekadar untuk tontonan, tetapi simbol kekuasaan, sesuatu untuk menunjuk-nunjuk kekayaannya. Dia memanjakannya lebih daripada istri, menukar air sendiri, membeli makanan impor, berbisik dan mengusapnya seolah-olah ia faham. Bagi Puan Aminah, kolam ikan itu adalah penjara yang dingin. Setiap kali mendengar bunyi ikan mengibaskan air, hatinya seperti disiram air sejuk. Suami yang pernah berjanji untuk melindunginya, kini membongkok mengusap ikan-ikan, manakala dia hanyalah hiasan, tidak lebih bernilai daripada makhluk di dalam kolam itu. Melihat Tan Sri Hamid tersenyum lembut kepada ikan-ikannya, dia merasakan hatinya menjadi pekat dan dingin seperti lumut yang menutupi kolam. Pada waktu malam, bunyi ekor ikan mengibas air di bawah lampu kuning semakin menyeramkan, seperti peringatan tentang kesunyiannya yang teramat sangat. Dia tidak menyangka ikan-ikan arapaima yang kelihatan lesu dan bermata keruh itu, harta kesayangan suaminya, akan menjadi saksi bisu dan juga alat untuk hari di mana dia membebaskan dirinya dari neraka ini. Lebih 10 tahun hidup di banglo itu, Puan Aminah sudah terbiasa dengan bau arak yang kuat bercampur dengan bau hanyir darah dari luka-luka yang ditinggalkan Tan Sri Hamid setiap kali mabuk. Dia bersabar dan membisu sehingga dia sendiri tidak menyangka boleh bertahan selama itu. Tetapi pada malam Krismas tahun itu, malam yang sepatutnya seluruh keluarga berkumpul di sekeliling pokok Krismas yang mahal, adalah malam segalanya pecah berderai. Tan Sri Hamid pulang dari pesta arak, mulutnya masih berbau tawa jelik rakan-rakan minumnya dan suara manja teman wanitanya yang muda. Melihat Puan Aminah berdiri di depan pintu, dengan tubuh kecil yang sama, pandangan pasrah yang sama, dia seolah-olah dirasuk amarah. "Kau pandang aku dengan pandangan macam tu kenapa? Dasar perempuan tak guna menumpang." Kata-kata itu seperti tamparan pedih, seperti 1000 pisau yang mengoyak harga dirinya yang sudah rapuh. Kemudian, tongkat kayu jati yang asalnya hiasan berukir halus diangkat oleh Tan Sri Hamid. Entah sejak bila ia telah menjadi simbol kekuasaan si tiran. Setiap hayunan ke belakang Puan Aminah membuatkan dia merasa berkuasa menentukan hidup dan mati. Malam itu, di hadapan pokok Krismas yang berkelip-kelip, setiap pukulan menjatuhkan bebola kaca yang berkilauan, indah tetapi tidak bermakna, sama seperti perkawinan mereka. Keesokan paginya, Tan Sri Hamid masih terhuyung-hayang ke kolam ikan arapaima,
tangannya menggoncang baldi makanan, mulutnya tidak lupa menggumam sumpah seranah kepada istrinya yang masih mengerang di dalam bilik. Tetapi Puan Aminah telah bangkit. Di dalam kepalanya, semua image bercampur aduk, pukulan, tawa ejekan, ikan-ikan yang ternganga menunggu makanan. Dan di tangannya, tongkat kayu jati itu masih mempunyai kesan darah kering dari malam tadi. Dia melangkah ke halaman tanpa sebarang bunyi. Setiap langkah di atas tanah seolah-olah membawanya ke sempadan antara mangsa dan penjenayah. Ketika Tan Sri Hamid baru sahaja berpaling untuk melihat, belum sempat memarahinya lagi, hayunan tongkat pertama mendarat di belakang tengkuknya. 1 detik yang singkat di mana dia tidak mendengar apa-apa selain degupan jantungnya sendiri seperti paluan gendang perang. Tan Sri Hamid rebah, mulutnya terkumat kamit, mengeluarkan rayuan lemah sebelum jatuh ke dalam kolam yang sejuk. Ikan-ikan arapaima yang biasa diberi makan di tempat itu terus menyerbu bau darah yang hanyir di dalam air. Setiap ekor ikan mengibas kuat, mengelilingi tubuh berat yang sedang tenggelam. Satu naluri liar yang telah dipupuk oleh Tan Sri Hamid sendiri di dalam kolam mewahnya. Puan Aminah berdiri di situ melihat semuanya. Matanya tidak lagi marah, tidak lagi takut. Hanya kekosongan yang tidak terhingga, seperti permukaan kolam berlumut yang perlahan-lahan tertutup di atas mayat suaminya yang pernah berkuasa di luar sana. Setitis air mata jatuh ke pipinya, kemudian setitis lagi, tetapi tidak lagi terasa pahit penghinaan. Baginya, itu adalah air mata kebebasan. Tan Sri Hamid hilang, tetapi kolam ikan tetap tenang seperti cermin. Ikan-ikan arapaima berenang mengelilingi permukaan air hijau lumut, seolah-olah tiada apa-apa yang luar biasa berlaku. Pada hari-hari pertama, polis menggeledah seluruh banglo, bilik tidur mewah, bilik wine, garaj kereta, tetapi anehnya kolam ikan itu hanya dilihat sepintas lalu karena tiada siapa menyangka harta kesayangan itu sebenarnya adalah tempat yang menyembunyikan kebenaran yang mengerikan. Sehinggalah pada suatu pagi, bau hanyir mula menusuk hidung di sekitar tebing kolam. Ikan-ikan arapaima yang gemuk itu tiba-tiba mengibas lebih kuat daripada biasa, seolah-olah mereka cuba menyembunyikan sesuatu di bawah lapisan lumpur pekat. Pasukan forensik memutuskan untuk mengeringkan kolam ikan, mendedahkan lapisan dasar lumpur hitam pekat. Bau hanyir yang kuat menusuk hidung sesiapa saja yang berdekatan. Pembantu-pembantu rumah menutup mulut ketakutan. Setiap sendok lumpur diangkat, setiap liter air kotor disedut keluar. Sehingga di bawah cahaya lampu kuning yang malap, serpihan tulang manusia pertama kelihatan. Bukan tulang yang utuh, ada serpihan yang masih melekat sedikit daging yang belum raput sepenuhnya, warnanya ungu kebiruan seperti satu igawan. Ada serpihan sebesar tapak tangan orang dewasa, ada yang sekecil ruas jari, bercampur dengan sisik ikan, sampah sarap, dan najis ikan yang keruh. Ikan-ikan arapaima itu masih berenang perlahan di tepi, mulutnya ternganga, matanya lesu, dan tidak berjiwa. Mereka telah makan. Bukan sahaja makanan premium yang dibeli oleh Tan Sri Hamid, tetapi juga tuan mereka sendiri, hingga ke tulang sumsum. Betul-betul di sebelah kolam ikan, di dalam semak yang lembab, polis menemui tongkat kayu jati yang sering digunakan oleh Tan Sri Hamid sebagai senjata, kini menjadi senjata pembunuhan yang dihayunkan ke kepalanya. Di ujung tongkat, kesan darah telah kering. Ujian DNA mengesahkan ia sepadan sepenuhnya dengan sampel darah dari serpihan tulang yang ditemui. Pada pemegang tongkat itu, terdapat cap jari, peluh, sel-sel kulit, semuanya membawa terus kepada Puan Aminah.
Banglo bernilai jutaan ringgit itu kini berbau hanyir yang meloyakan. Jubin-jubin di halaman basah kuyup dengan air kolam yang telah dikeringkan, hanya tinggal seorang wanita kecil berdiri di tebing kolam. Mukanya pucat lesi, tangannya menggeletar, tetapi pandangan matanya tenang. Seolah-olah baru sahaja melihat kebebasan yang selama ini telah ditanamnya di bawah lumpur perkawinannya. Tongkat itu tidak berbohong, kolam ikan itu juga tidak berbohong. Kedua-duanya telah mendedahkan satu kebenaran yang menyeramkan. Penderitaan, apabila sudah melampaui batas, akan mencari jalan untuk meletus. Ketika itu, semua pandangan simpati terhadap Puan Aminah bertukar menjadi keheningan yang sukar digambarkan. Simpati, marah, atau paham. Kerana tongkat itu bukan sahaja mendedahkan seorang pembunuh, tetapi juga membongkar sebuah neraka rumah tangga di tempat yang orang pernah percaya pada dinding-dinding indah di luarnya. Bilik soal siasat pada hari itu sunyi, hanya cahaya lampu kuning menerangi wajah Puan Aminah. Wanita dengan rambut yang sudah beruban, pipinya kusam karena bertahun-tahun hidup dalam senyap seperti bayang-bayang. Di hadapannya, tongkat kayu jati itu diletakkan dengan kemas, seolah-olah satu peringatan bahwa setiap lakonan akhirnya mesti ditamatkan. Di sebelahnya adalah fail tebal yang penuh dengan tulisan dan cap jari merah. Pegawai penyiasat tidak menjerit, tidak mendesak. Kerana bagi mereka, perkara yang paling perlu dikupas sekarang bukanlah bukti, tetapi pengakuan dari lubuk hati seseorang yang telah terlalu lama memendam rasa. Puan Aminah menunduk memandang tongkat itu lama, kemudian mengangkat muka. Pandangannya kosong seolah-olah melihat menembusi dinding bilik soal siasat. Memandang ke arah banglo di mana setiap malam dia menangis, membasahi bantal tanpa sebarang suara kedengaran di luar. Dia mula bercakap, suaranya rata tanpa getaran. Malam itu, dia pukul saya dengan tongkat ni. Bukan kali pertama, tapi entah kenapa hari itu saya dah tak rasa sakit. Saya cuma rasa macam berdiri di luar jasad saya, melihat seorang perempuan melutut di kaki suaminya, manakala ikan-ikan di luar kolam mengibas ekor menunggu makan. Tiba-tiba, saya rasa diri saya lebih hina daripada seekor ikan. Pegawai penyiasat bertanya sama ada dia menyesal. Dia tersenyum sinis, tetapi senyumannya kedengaran lebih pedih daripada tangisan. Saya cuma menyesal sebab tak buat lebih awal. 15 tahun dalam penjara lebih baik daripada 15 tahun hidup dengan dia. Ada orang kata, saya patut lari, patut bercerai. Tuan-tuan tak faham. Dengan dia, bercerai pun satu hukuman mati. Saya cuma ada jalan itu untuk bebas. Tiada setitis pun air mata jatuh. Orang kata, wanita yang membunuh suami selalunya akan merayu, menangis, memohon simpati. Tetapi Puan Aminah tidak. Air matanya sudah kering bertahun-tahun lamanya. Sekarang, apabila kebenaran telah terdedah seperti lumpur di dasar kolam, yang tinggal hanyalah kekosongan. Anehnya, kekosongan itulah kebebasan, sesuatu yang selama belasan tahun tidak pernah berani disentuhnya. Pada hari perbicaraan Puan Aminah berlangsung, langit Kuala Lumpur renyai-renyai. Di hadapan mahkamah, orang ramai riuh, ada yang bersimpati, ada yang marah. Setiap pandangan yang dilemparkan kepada Puan Aminah seolah-olah pisau yang membelah dua perkataan, keadilan. Pihak pendakwaan mengemukakan hujah-hujah yang dingin, pembunuhan terancang, kaedah kejam, melupuskan mayat dengan memberi ikan makan. Setiap tuduhan yang dibacakan seolah-olah merobek topeng istri pasrah yang selama ini dipakai oleh Puan Aminah. Tetapi di barisan tempat duduk di bawah, ramai wanita menunduk, diam-diam mengesat air mata simpati. Kerana mereka faham,
Pukulan bukan sahaja meninggalkan parut pada kulit, tetapi juga menggerogoti setiap urat nadi harga diri. Mereka faham bagaimana rasanya berjaga sepanjang malam menanti tumbukan atau tendangan yang boleh datang pada bila-bila masa. Mereka melihat diri mereka dalam bayangan Puan Aminah. Peguam bela juga tidak membela untuk melepaskannya dari kesalahan. Mereka hanya memohon agar mahkamah melihat luka-luka batin yang tidak kelihatan. 15 tahun didera, bersabar, 15 tahun hidup seperti perhiasan. Jenayah itu nyata, tetapi insan itu juga sudah separuh mati sebelum tangannya menghayunkan tongkat. Akhirnya, hukuman penjara 15 tahun dijatuhkan. Satu angka yang tidak ringan, tetapi bagi ramai orang, ia adalah satu pengakhiran yang kejam dan pada masa yang sama, satu pembebasan yang tidak pernah berani diimpikan oleh Puan Aminah. Banglo bernilai jutaan ringgit itu ditutup sepi. Kolam ikan Arapaima dikeringkan, meninggalkan dasar berlumpur dengan beberapa serpihan tulang yang tertinggal. Empayar Hartanah Hamid yang penyagah kini runtuh. Tiada siapa lagi yang menyebutnya selain daripada namanya yang dikaitkan dengan kes jenayah yang mengerikan ini. Manakala perempuan simpanannya hilang seolah-olah tidak pernah wujud. Pesaingnya yang pernah disyaki menutup file kes dengan nafas lega. Dan masyarakat terus terbahagi kepada dua pendapat. Adakah Puan Aminah penjenayah berdarah sejuk atau mangsa yang terdesak? Mungkin hanya dia sendiri yang tahu jawabannya. Tetapi apabila pintu Dewan Mahkamah ditutup, dia menoleh untuk kali terakhir, bukan untuk mencari pandangan simpati, tetapi seolah-olah berkata kepada dirinya sendiri, "Akhirnya, aku telah membebaskan diriku sendiri." Apabila perbicaraan berakhir, orang ramai masih bercakap tentang ikan Arapaima yang pernah dipelihara seperti harta karun, tetapi akhirnya menjadi sabit maut yang menamatkan riwayat tuannya yang kejam. Banglo itu kini usang. Pintu pagarnya tertutup rapat, kolam ikan yang dikeringkan meninggalkan lubang berlumpur kelabu, dengan beberapa serpihan kayu patah dan bungkusan makanan mahal. Kemewahan yang pernah membuat orang cemburu, kini hanya tinggal sebagai kesan kotor sebuah tragedi keluarga. Kisah ini pada akhirnya bukan sahaja tentang satu kes jenayah yang kejam atau satu penghakiman yang menakutkan, ia adalah loceng amaran kepada sesiapa sahaja yang berfikir bahawa kesunyian akan menyelamatkan segalanya. Puan Aminah telah berdiam diri selama 15 tahun. Kesabaran yang disangka sebagai satu sifat murni itu akhirnya memupuk sebiji bom kebencian di dalam hatinya sehingga ia meletup. Ramai yang bertanya, kalaulah dia melarikan diri, kalaulah dia bersuara. Tetapi bagi seorang wanita yang hidup seperti bayang-bayang di dalam sangkar emas yang penuh sutera tetapi dingin tanpa kasih sayang, semua nasihat itu sudah terlambat. Pengajaran untuk setiap wanita, penderitaan tidak akan pernah menjadi penyelesaian. Jika Anda didera secara fisikal atau mental, jangan biarkan diri Anda menjadi mangsa yang senyap. Anda berhak untuk bersuara, berhak mencari bantuan daripada rakan, keluarga, dan undang-undang. Karena jika Anda tidak bangkit, lambat laun, tragedi akan menelan Anda. Mengubah Anda dari mangsa yang dikasihani menjadi seorang penjenayah. Pengajaran untuk masyarakat, jangan hanya melihat kemewahan luaran dan menyanjung sebuah keluarga contoh. Kadang-kadang, di sebalik pintu pagar besi yang berukir indah, tersembunyi sebuah neraka tanpa jalan keluar. Belajarlah untuk mengambil berat, untuk mendengar, supaya sekurang-kurangnya seseorang sempat menghulurkan tangan kepada insan yang sedang lemas dalam ketakutan. Jadi, cerita ini telah berakhir, tetapi persoalan untuk kita masih terbuka.
Di tengah-tengah kehidupan yang gemerlapan di luar sana, adakah sesiapa yang sedang menanam kesakitan mereka dalam diam? Dan jika Anda melihat mereka, apakah yang akan Anda lakukan? Kawan-kawan semua dari mana nih? Dan apa pendapat Anda tentang cerita ini? Tinggalkan komen di bawah ya. Saya doakan semoga Anda semua sentiasa berada dalam keadaan selamat, sehat, dan tenang di mana jua Anda berada. Jika Anda juga ada kisah menarik untuk dikongsikan, jangan segan untuk ceritakannya di ruangan komen supaya kita semua boleh baca bersama-sama.